kita nak mengurangi stres, kena potong Alhamdulillah kalau tak cukup ares kita potong kokopit ni bikin sendiri, buat sendiri boleh. Baja kita tutup dengan kokopit. Hai semua, jangan lupa like, komen dan subscribe dan komen seseorang dengan video ni. Assalamualaikum sahabat, bersama Abang Pencen Suka-Suki dalam Santai-Santai Kebun Bandar. Hari ini Abang Pencen Suka-Suki nak berkongsi tentang pengalaman menanam pokok kedondong dan penghasilan buah kedondong. Banyak perkara yang kita perlu pelajari kalau nak nanam buah pokok kedondong ni. Sebenarnya nampak macam mudah. Kalau nak tahu sahabat, sebenarnya pokok kedondong ni merupakan satu tanaman yang mudah ditanam. Tetapi bila tiba musim panas, banyak masalah sekiranya kita tidak melakukan perawatan ataupun penyelenggaraan dengan betul. Terutama bila kita menanam pokok kedondong dalam pot terpakai ni, macam apa yang saya lakukan tu, saya tanam dalam politin terpakai macam tu, dalam tong-tong yang terpakai tu. So sebenarnya kedondong ini memerlukan banyak air. Kalau di dalam pot-pot macam ni, kita kena menyiram sekurang-kurangnya 2 kali satu hari, pagi atau sore dengan sore. Maknanya pagi-pagi dengan sore, kita dengan waktu petang kita kena siram. Kalau kita kurang menyiram, dia airnya tidak cukup, pokok-pokok akan jadi kuning daunnya. Kita tengok daunnya rontok gitu, kuning, dah tak boleh tak boleh beroperasi untuk memproses lagi nutrisi. Jadi pokok-pokok ini daunnya jadi kering. Apatah lagi kalau pokok-pokok itu membawa buah-buah macam ini. Kalau tak cukup air, kalau tak cukup air dibawa buah, kalau tidak cukup air dibawa buah macam ni, nanti daunnya bisa macam ini, cepat kuning. Ya, daunnya cepat sekali kuning-kuning macam ini. Ini kurang air yang macam ini, dia kurang air. Kalau kita tengok pokoknya cuma macam ni saja. Saya tanam dalam pot-pot macam ini dan pot-pot macam ini saja. Jadi airnya tidak cukup, tanahnya pun tidak cukup. Jadi kita memerlukan air yang cukup untuk tujuan penanaman. Supaya dia hidup dengan subur tu, dia kena air, bekan air cukup. Kalau tidak, daunnya mudah gugur macam ni lah. Macam ni. Ini semua jadi mudah gugur. Daunnya mudah gugur. Sebabnya kita cuma tanam dalam bekas-bekas macam ni. Kalau kita tak bagi air, dia cepat kering tanah dia macam ni. Kering. Jadi mana mungkin pokoknya besar tapi tanahnya kering, ya sudah susah untuk dia membekalkan nutrisi untuk tumbuh besar dengan sempurna. Jadi kita memerlukan banyak air. Jadi hari ini saya nak kongsikan lah. Kalau katakan kita sudah tanam pokok ni macam ini, sudah berbuah macam ni, kalau kita mau berpergian, kita mau pergi ke mana-mana, sekurang-kurangnya kita kena cari orang. Kita minta tolong orang untuk siram pokok kita ni. Sekurang-kurangnya 2 kali satu hari. Paling kurang pun 1 hari. Kalau 1 hari udah macam ni. Semalam sore saya tak siram. Semalam petang saya tak siram. Udah jadi macam gini, kering. Sudah kering macam ni. Jadi kalau udah kering macam ini, dia tu punya tumbuh besarnya sudah sakit. Jadi ini hari saya akan mengurangi buah pokok-pokok yang besar-besar macam ni. Kita akan kurangi untuk mengelakkan daripada kekuningan daun. So kita nak menghasil lah. Tengok ni. Tengok ni semua sudah mula tua, tapi daunnya semua sudah mula kering. Ini dulu daunnya sebab tak cukup air. Tak cukup air. Si macam ni baru disiram sudah mau kering. Ini baru saya siram. So, kalau untuk tujuan penyiraman, seelok-eloknya kita gunakan air yang baguslah.
Umpamanya saya takung dulu air ni saya simpan dalam sehari ke macam itu, kita takung untuk kita siram esok untuk sedang petang kita siram Jadi untuk ini hari saya akan tunjukkan satu sesi bagaimana saya nak memetik buah-buahan pokok yang kekurangan air. Bila kekurangan air jadi macam ini, garing kering, airnya enggak cukup Jadi pertama saya nak petik buah, saya nak tunjukkan, dan kedua saya nak tunjukkan sesi saya nak membaja pokok-pokok ini. Bagaimana saya nak membaja pokok-pokok ini? Saya akan gunakan baju organik Milagro dan saya akan dibantu dengan sabut kelapa ataupun kokopit ni sabut kelapa. Okey, untuk sesi ini kita nak petik dulu buah yang ada Ini gunanya untuk mengurangi stres Kita petik ni untuk mengurangi stres Kalau dia macam ini kurang air dia kurang kita nak mengurangi stres, kena potong Mana yang boleh kita petik terutama musim panas ni pokok mudah kering Jadi kita nak mengurangi stres, kita petik buah-buahan dia sudah kering. Yang ini sudah besar, pokoknya kecil, jadi kita kurangi stres kita potong. Ni sahabat, yang ni tengok ni sahabat, yang ni ni tengok daunnya semua sudah kering sahabat Kita kena, sebab sudah tak boleh berfungsi lagi untuk buat fotosintesis Kita ambil buah dia, kita buang daun-daun dia yang kering yang ini juga Alhamdulillah kita buah ni boleh kita masak untuk apa-apa sahabat. Yang ini seelok-eloknya kita kurangi biar jangan terlalu tinggi sahabat. Kita potong saja biar agak sedikit rendang Yang ini ini pokok ni pun sudah stres jadi kita untuk mengurangi stresnya, kita potong, kita ambil. Ini sahabat contohnya. Masya Allah, kesian dia kalau kurang air jadi macam ni stres ini kebetulan musim panas musim panas lagi yang kering sudah musim panas lagi kering jadi air tidak cukup. So kita tengok buah-buahan yang boleh, pokok-pokok kedondong yang boleh dipetik buah dia ni kering, daunnya enggak ada lagi atau pokoknya lagi yang stres macam ini, kesian dia. Ini mau dipetik sudah apa tu, masih kecil lagi tapi kelihatannya macam stres jadi saya potong aja, nanti dia tak ada kawan. Petik saja ini kecil ini sahabat pokoknya masih kecil tapi dia stres dia kurang air jadinya macam gini daunnya. Ini tengok ni, ini masih kecil tapi ingat sahabatnya, bila kita tanam macam ni, sebenarnya akarnya sudah melekat kat bawah sana itu yang lagi dia dapat percikkan daripada air tu, jadi dia boleh bertahan boleh bertahan sedikit daripada pokok lain untuk mengurangi stres kita petik dia. Okey, alhamdulillah. Okey sahabat, tengok ni. Sahabat tengok ni. Sahabat,
Ini pokok pun sudah berbuah banyak. Hampir setiap cabang semua ada buah dia ya. Jadi panas, kita kurangi stresnya. Kita petik buah dia. Tak payah kita tunggu. So buah-buah ni nanti saya boleh buat alwa alwa. Saya proses buat alwa untuk jadikan manisan. Jadikan manisan. Langsung manisan itu diproses, dikeringkan, boleh dimasak buat acar ataupun buat makan-makan gitu ya boleh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah, tengok buahnya banyak. Dia kalau tak buah, kalau tak air tak cukup ya sahabat, dan mana mungkin dia nak memproses buah-buahan ni. Tak boleh. Dia perlu air yang cukup baru boleh. Kita ambilin dulu. Saya tunjuk sahabat. Alhamdulillah. Walaupun kecil tapi masih alhamdulillah ya, dia mau berbuah. Kita petik dia. Sudah hampir satu beldi sahabat ya. Tengok sahabat. Tengok ni sahabat ya. Airnya tak cukup ya sahabat. Bila air tak cukup, dia sangat mudah ya. Gampang amat lah ya. Mudah sangat dia. Dia daunnya kering begini. Udah kalau daunnya rontok macam ini, macam mana mau bikin makanan? Ya, nutrisinya nggak boleh sampai. Ya, ke pangkal pokok. Dan kita lihat ya, saya nak tunjukkan pokok yang kecil-kecil yang saya baru tanam. Ini sahabat ya. Ini juga pokok-pokok kecil yang saya baru tanam sahabat ya. Jadi udah berbuah ya. Ada cilinya. Boleh dia panen cilinya ya. Tapi ini kering. Ini kering pun mudah gugur airnya kalau tak cukup ya. Jadi kita mau baja inari, kita mau baja, kita kurangkan dia punya stres dia dengan kita mau tutup sama kokopit. Sambil-sambil lah sahabatnya, mana yang ada hasilnya, ada lombok ya, ada lada ya, dia petik ladanya ya. Okey sahabat. Okey. Oh tengok ni sahabat, ada walaupun kecil macam ni dia mau berbuah, tapi untuk mengurangi stres ya, kita petik saja ya. Kita panen aja. Kita panen supaya ini dia. Kita panen dia. Kita panen. Kita panen lada yang ada di bawah dia. Ini hari itu benih dari paji cabai kering hari itu. Ya. Dia udah petik pun sudah kering juga. Ya. Jadi sahabat, lepas ni kita mau tunjukkan cara macam mana saya nak membaja pokok ni supaya dia tidak stres, tak kering ya. Jom sahabat. Ini pun ya, ini hasilnya sahabatnya. Apa yang kita petik tadi dah dapat satu beldi. Ya. Alhamdulillah sahabat ya. Nari saya nak gunakan baja Milagro Miracle of Life ya. Ini baja 100% pure organic fertilizer. Ini baja organik yang sangat mantap ya. Kalau saya panggil mantap lah ya. Kalau pokok-pokok macam ini pun kita boleh kita boleh menyuburkan pokok dengan mudah ya. Okey. Ini sahabat ya. Rupanya baju ni organik ni macam ini ya. Aku tak monyet-monyet dengan ni sini ya. Dan ni nari saya nak baja pokok tu semua, dan saya juga akan gunakan, lepas baja saya akan tutup dengan kokopit ya. Sebab kokopit ni dia agak berabuk ya. Kalau macam ni dia kering ya, berabuk sahabat ya. Jadi
untuk mengelakkan dia berabuk, nanti saya akan gunakan air ya. Saya akan gunakan air supaya dia tak mudah berabuk lah ya. Yang kata ini untuk mengelakkan dia berair lah ya. Ini cara saya lah ya. Sahabat terpulang pada cara masing-masing, tapi saya gunakan macam ni sebab nanti pokok-pokok ni dia baja ni tak berterabur lah ya. Kalau saya tutup macam ni, saya sudah bagi air ni macam tak tutup ya. Okey, kita mula daripada sana ya. Okey, kita mulakan daripada sana. Okey, bismillah ya, kita mau membaja. Okey sahabat pokok ni tanah dia agak keras jadi hati-hatilah ya, sebab akar ni kadang-kadang sudah naik ke atas. Jadi kita perlu gemburkan dahulu kita gemburkan dahulu. Apa-apa ya sahabat, kalau tu nanam pokok ya, tanah nak digemburkan. Kalau tak gemburkan, nanti nutrisi dia, baja dia susah nak diserap masuk oleh tanaman kita jadi kita gemburkan dulu terutama tanaman-tanaman dalam pasu macam ni kita gemburkan sahabat kita gemburkan ke depan gitu. Ini kadang-kadang saya tutup dengan sama ni untuk mengelakkan daripada binatang mengais-ngais, berak-berak macam ni kadang-kadang kucing mau berak dekat tanah ni macam ni sahabat. Ini kata orang Jawa ni, kita dangiri lah ya, didangiri ya tanah ni digembur-gembur ning ini. Ini digembur-gemburkan lah tanah macam ni supaya nutrisi itu mudah diserap, baja-bajanya mudah diserap ya. Tengok dulu, ambil masa lah ya sahabatnya. Kalau buat berkebun ni ambil masa tak boleh nak cepat-cepat gitu, tak boleh Lepas dia habis ni macam ni sahabat, kita ambil baja ni sahabatnya. Ini panduannya ada sahabatnya, panduannya ada. Kalau pokok dalam pot macam mana saya mulakan daripada dalam ni fruit below 3 years kurang daripada buah-buahan kurang daripada 3 tahun dia kata every 3 months 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dia mau bagi setengah ni. Okey sahabat ya, kita dah gemburkan macam ni sahabat. Sudah digemburkan macam ni, kita bubur baja kita agak-agak lah macam tu. Ini kalau kita nak tutup dengan tanah boleh, dengan ni saya nak tutup dengan kokopit lah okey. Supaya gunanya supaya tanah tu tidak kering sangat dan baja pun tidak lari. Lepas tu sahabat, kita ambil ini sabut yang telah saya basahkan tadi. Kita tutup ini biar dia lembab. Kalau kita biarkan, kalau kita tak bagi air, nanti dia berabuk pun batuk nanti bisa terkena, tak tahan, kita bisa batuk. Kita tutup macam tu
Jadi gunanya supaya kelembapan tu ada tanahnya nanti lembab. Dia nanti kokopit nanti akan terurai sendiri. Dia membantu menyuburkan tanah ni jadi macam tanah kompos. Kita tutup macam tu. Tebal tu tergantunglah kita dapatkan kokopit ni, sama ada kita bikin sendiri, buat sendiri boleh. Kita beli kat kedai pun boleh. Ini beli saja di kedai di kedai toko-toko yang buat, yang jual baja tu. Macam tu kita tutup. InsyaAllah nanti saya akan tunjukkan perkembangannya sahabat. Apa hasilnya nanti daripada pokok yang kita dah baja ni. Ini hari tanggal berapa ya? Ini hari berapa hari bulan? 26 Februari bulan 2. Kita tengok nanti dalam masa terdekat apa hasilnya Tu sahabat, macam ni siap siap sudah. So begitu juga saya nak tunjukkan pokok-pokok yang besar ni sahabat Ini musim panas sahabat Ini kadang-kadang saya letak kayu-kayu ni supaya kucing-kucing tidak kalau tak kucing berak-berak dekat sini, jadi pokok pun terperanjat, tak bagus untuk pokok kita dangiri lah sikit sahabat. Jangan terlalu sangat pun nanti terkena akar dia putus Jadi kita buat sikit-sikit macam tu. Dangiri kata orang Jawa, cari dangiri bubur baja. Lepas tu kita tutup dia dengan sabut-sabut ni tadi. Okey sahabat kita teruskan sahabat. Kita ulangi proses kita membaja ni sehingga selesai. Saya kalau tanam pokok ni macam-macam ada sahabat. Ini anak pokok kedondong yang saya semai, saya tak sengaja pun ada. Dan kita tutup lah. Kita tutup. Itu tutup dengan sabut. Tadi saya gunakan kokopit tadi tu tutup. Okey, lepas tu kita akan siram sahabat. Okey sahabat. Jadi ini tadi kita sudah bagi baja, kita tutup dengan kokopit, jadi kita siram. Macam itulah macam tu. Nanti kokopit ni akan jadi pelindung. Dia tidak airnya tidak cepat, tidak terluap gitu Kita harap-harap dia boleh bertahan lebih lama kalau kita dah bagi macam ni. So kita teruskan. Ini pokok yang besar ni dia
memerlukan air pun banyak ya sahabat. Okey sahabat, berhenti sebentar ya. Jadi itulah ya serba sedikit yang saya dapat kongsikan hari ini. Cara macam mana Abang Pencen menjaga pokok-pokok ini supaya dia sentiasa subur dan berpenghasilan ya. So, kerja-kerja nanti saya akan sambung untuk kerja-kerja membaja ke seluruh berikutnya. Dan untuk buah-buahan ini nanti sahabatnya, ini buah-buah ini, tengok ni sahabat. Ini buah-buah ini nanti kita akan proses lah sahabatnya. Kita akan jadikan manisan. Cara memproses manisannya telah saya tunjukkan dalam video yang lepas. Dan apa hasil daripada manisan tu kita boleh buat acar buah bila kita boleh buat cemilan-cemilan gitu sahabat. So, sehingga jumpa lagi di video-video berikutnya. Sambut dan salam sayang daripada Abang Pencen Suka-Suki. Dan jika dirasakan video ini memberi manfaat, jangan lupa di share, di like dan di komen ya, di sharekan. So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah.